catch your breath. Jump, jump, higher, baby. Jump, jump, get higher, baby. Let's go. Even though the road is long and we're many, many miles from home, don't look back. You know better than that. We got a long way to go. Many, many miles from home. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Mastura binti Saharuddin. Nombor matrik saya ialah 057418. Nama saya Aini Natasha binti Azli. Nombor matrik saya 058850. Saya pelajar Diploma Teknologi Maklumat pada Fakulti Informatik dan Komputeran. Nama saya Fatimah Diana binti Ma'in alias Muin. Nombor matrik saya ialah 057390. Saya merupakan pelajar Diploma Teknologi Maklumat. Nama saya Anuna Suha binti Asmawi. Nombor matrik 057490 daripada Diploma Teknologi Maklumat. Nama saya Fazla Imani binti Nuzani. Nombor matrik 057491. Apple Smartwatch merupakan satu alat iaitu alat input dan output kerana dari segi inputnya, ia boleh merakam dan menyimpan maklumat tersebut dalam sistem jam. Manakala dari segi output pula, ia boleh memaparkan maklumat tersebut kepada pengguna dalam jam tersebut. Contohnya seperti panggilan telefon dan mesej yang masuk di dalam handphone. Jadi kita tak perlu melihat handphone setiap masa, hanya melihat di jam sahaja. Hari ini saya akan membentangkan tentang fungsi Apple Smartwatch. Fungsi yang pertama ialah penjejak kecergasan. Apple juga menyatakan bahawa jam tangan pintar Apple atau dikenali sebagai Apple Watch dapat membantu manusia menjalani kehidupan yang lebih sihat, iaitu dengan membenarkan mereka menetapkan matlamat dalam aplikasi atau mengesan aktiviti fizikal mereka dengan menggunakan pengesan sedia ada. Terdapat pengesan oksigen di dalam darah di mana ia boleh mengesan tahap oksigen di dalam darah dengan ketepatan sekitar 70 hingga 100%. Terdapat dua aplikasi dalam jam tangan pintar Apple, iaitu aplikasi aktiviti dan aplikasi workout. Aplikasi aktiviti akan membuat grafik data seperti kalori yang dibakar atau berapa lama anda berdiri. Aplikasi workout akan memberikan maklumat yang lebih terperinci untuk aktiviti tertentu seperti berjoging dan berbasikal. Bagi fungsi yang kedua ialah mesej dan panggilan. Terdapat pelbagai cara untuk berkomunikasi menerusi peranti. Antaranya ialah pengguna dapat menghantar dan menerima mesej dengan menggunakan lisan atau memilih balasan yang telah disediakan. Terdapat pembesar suara dan mikrofon sedia ada untuk membuat panggilan telefon dan pengguna dapat menghentikan panggilan masuk dengan menutup jam tangan mereka dengan tangan mereka. Terdapat juga cara baru untuk berkomunikasi yang dipanggil sentuhan digital yang membolehkan seseorang itu melukis di skrin jam tangan pintar dan menghantar gambar tersebut kepada rakan hampir sama seperti Snapchat Doodle. Fungsi yang ketiga pula ialah Siri. Pembantu peribadi Apple boleh diakses di jam tangan dengan mengatakan Hey Siri atau tombol utama yang terdapat di tepi jam tersebut. Dengan Siri, pengguna juga dapat menghantar pesanan kepada rakan, mendapatkan petunjuk arah atau melakukan carian seperti menonton filem. Bagi fungsi yang keempat pula iaitu membeli belah. Salah satu ciri yang lebih menarik ialah jam tangan ini dapat menyokong Apple-based sistem baru yang bertujuan untuk menggantikan kad debit dan kad kredit untuk membuat pembelian. Pemegang kad
Pemegang kad kredit Visa, Mastercard dan Amex dapat menyimpan maklumat kad mereka pada Apple, dan Apple akan membuat nombor akaun peranti untuk setiap kad yang disimpan dalam chip Secure Element. Pemakai jam tangan kemudian dapat membeli barang dengan mengklik tombol sampingan sebanyak 2 kali dan menyentuh pergelangan tangan mereka kepada mesin khas Apple Pay di kedai. Namun demikian, Apple Pay dalam jam tangan pintar Apple masih belum disokong di Malaysia. Antara 4 jenis Apple Smartwatch, harga yang paling murah adalah Apple Smartwatch Series 3, iaitu berharga RM849. Manakala harga Apple Smartwatch SE adalah RM1169. Apple Smartwatch Series 5 berharga RM1769, manakala Apple Smartwatch Series 6 yang berharga RM2199. Apple Smartwatch Series 6 adalah Apple Smartwatch yang terbaharu antara 4 jenis ini. Untuk mendapatkan Apple Smartwatch lebih murah, lebih jimat, boleh mencari Apple Smartwatch di Shopee, Lazada, mudah.com dan sebagainya. Tetapi apabila kita ingin yakin dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang Apple Smartwatch, kita juga boleh mendapatkan mesin atau switch. Ia lagi memberikan kita keyakinan untuk memilih dan Di sini, saya ingin menerangkan kebaikan Apple Smartwatch. Terdapat 4 kebaikan Apple Smartwatch. Antaranya ialah, first, ia dapat mengakses passbook. Kedua, ia dapat berkomunikasi dengan pengguna Apple Watch lain. Ketiga, ia dapat melihat notifikasi dari aplikasi. Dan keempat adalah aplikasi penerbangan. Yang pertama tadi, passbook memudahkan pengguna menguruskan sejumlah info dan kad mereka pada satu lokasi. Dan dengan menggunakan Apple Watch, pengguna tidak lagi memerlukan untuk mengeluarkan telefon pintar mereka sepanjang masa. Sebaliknya, terus boleh menguruskan dan mengakses pada jam tangan pintar mereka. Yang kedua, Apple mengatakan Apple Watch dilengkapi dengan digital touch, membolehkan anda berkomunikasi dengan pengguna lain dengan membuat lakaran pada Apple Watch dan menghantarnya dengan mudah. Kami tidak ketahui lagi sama ada fungsi ini akan digunakan secara meluas oleh pengguna untuk jangka masa yang panjang atau sebaliknya. Yang ketiga, seperti beberapa jam tangan pintar lain, pengguna turut boleh melihat notifikasi daripada pelbagai aplikasi pada telefon pintar mereka, terus pada Apple Watch dan berinteraksi dengannya. Apple mengatakan anda tidak perlu lagi mengeluarkan telefon pintar dan sebaik sahaja mendengar bunyi notifikasi, tetapi boleh mengendalikannya dan melihat sama ada ia penting atau sebaliknya, terus pada pergelangan tangan dan menggunakan Apple Watch. Kita sering tidak mendengar telefon dalam persekitaran yang bising dan juga tidak merasakannya apabila ia bergetar. Ia mungkin di meja atau mungkin semasa berjogging. Tetapi apabila memakai Apple Watch, kita akan merasakan jam tangan bergetar di pergelangan tangan. Yang keempat pula adalah permohonan yang dimasukkan ke dalam pemilihan, membolehkan anda menjejaki segala yang berkaitan dengan penerbangan anda, menerima maklumat terus ke jam tangan. Ia berfungsi seperti berikut. Kami membuka aplikasi telefon pintar, mencari penerbangan yang kami perlukan, antara muka ideal mudahnya, pilihannya, dan kemudian kami mendapat semua maklumat yang sudah ada pada jam tangan. Walaupun tentu saja ia juga akan datang ke phone. Skrin tontonan akan memaparkan semua maklumat yang diperlukan, nombor dan status penerbangan, masa daftar masuk, terminal lapangan terbang, masa pendaratan. Sekiranya pintu gerbang diubah atau terdapat penangguhan, anda akan menerima amaran.
Seperti yang anda semua tahu, jenama Apple Smartwatch memang menjadi salah satu idaman masyarakat kerana reka bentuknya yang sangat cantik. Tapi, sudah tentu anda semua akan membuat pertimbangan sebelum membelinya. Contohnya, berfungsi atau tidak, berapa lama Apple Watch itu akan bertahan, dan sudah pasti anda semua dapat lihat seberapa banyak kelebihan apabila menggunakan Apple Watch. Tetapi, di sebaliknya, anda semua juga perlu tahu kekurangannya. Kekurangan apabila menggunakan Apple Smartwatch yang pertama adalah harga. Aspek pertama yang memang kebanyakan orang akan lihat adalah harga. Secara peribadinya, harga Apple Smartwatch memang mahal. Harga jualannya adalah bermula serendah RM1,199 sehingga mencecah RM5,699. Perbezaan harga tersebut bergantung kepada kategori Apple Watch yang diinginkan. Kesemua kategori Apple Watch mempunyai perkakasan dan fungsi yang sama. Apa yang membezakannya adalah material yang digunakan untuk badan jam tersebut. Anda boleh dapatkan gambaran yang lebih jelas di laman web Apple Watch untuk membuat perbandingan peranti tersebut. Kekurangan yang kedua adalah storan yang dianggap sempit. Apple Watch dianggap mempunyai ruang penyimpanan yang agak sempit kerana anda tidak dapat menyimpan lebih banyak foto atau video di dalamnya. Tidak seperti produk yang lain yang mempunyai ruang penyimpanan yang begitu besar. Kekurangan yang ketiga adalah bateri. Jika dibandingkan dengan produk smartwatch seperti smartwatch buatan Samsung, bateri yang terdapat di Apple Watch dianggap sangat boros, tidak seperti pesaing lain. Dengan harga yang relatif lebih tinggi daripada produk jam tangan pintar yang lain. Malahan, sayangnya Apple Watch belum memberikan jangka hayat bateri yang optimum. Anda mesti mengecas Apple Watch anda secara berkala. Kekurangan yang terakhir adalah sentiasa disambungkan ke iPhone. Salah satu kelemahan terbesar Apple Watch adalah hubungan antara telefon pintar dengan jam pintar tidak dapat dilakukan dari jarak jauh. Sudah tentu ini menjadikan Apple Watch kurang cekap kerana anda harus membawa iPhone anda supaya sentiasa disambungkan ke Apple Watch sehingga menghantar mesej atau membuat sebarang panggilan dapat berfungsi melalui Apple Watch. Berdasarkan kajian saya berkaitan device yang telah diberikan kepada kumpulan saya iaitu Apple Smartwatch, saya dapat menyimpulkan beberapa cadangan pelaksanaan berkaitan device tersebut. Yang pertama, ia dapat menyokong pekerja dalam sektor industri. Pekerja dalam konteks korporat boleh mendapat manfaat daripada akses maklumat di mana-mana. Terutama, dalam pengeluaran perindustrian, terdapat aliran kerja yang kompleks dan tinggi yang memerlukan kerjasama pelbagai orang yang tersebar di pelbagai bahagian. Jam tangan pintar ini dapat dipakai secara kekal di badan dan pekerja boleh akses tanpa gangguan ke maklumat tanpa menggunakan tangan. Alat tersebut menawarkan potensi besar untuk sokongan dan bimbingan yang lancar dalam sistem perkhidmatan. Kedua, aplikasi pelaksanaan smartwatch untuk industri pelancongan. Aplikasi adalah contoh terkini yang terbaik. Oleh kerana banyak syarikat memberikan jenis maklumat yang sama, sudah ada piawaian yang ditetapkan. Sebagai contoh, maklumat pintu gerbang, nombor terminal, amaran pada waktu kelewatan penerbangan dan lain-lain. Oleh itu, kebanyakan syarikat memberikan butiran ini, tetapi sangat sedikit yang menonjolkan dengan menawarkan perkhidmatan yang unik. Aplikasi Smartwatch Check mudah memberikan, misalnya cuaca di destinasi anda dan ramalan 5 hari. Nilai pertukaran untuk menukar mata wang juga ditunjukkan. Selain memiliki akses ke informasi biasa seperti yang saya sebutkan, jika anda tidak memesan penerbangan, aplikasi ini menampilkan pelbagai gambar untuk memberi inspirasi kepada anda untuk memilih tujuan. Yang ketiga ialah pelaksanaan dalam sektor pendidikan. Salah satu bidang pertama yang ditangani oleh pembangun adalah pembelajaran bahasa. Tidak mengherankan kerana ini adalah salah satu bidang subjek di mana pembelajaran mudah alih. Di sini lebih dikenali sebagai pembelajaran bahasa berbantukan mudah alih atau MALL paling maju. Jam tangan pintar Pebble hanya pada mulanya tersedia pada skrin monokrom.
spesifikasi teknikal yang lebih rendah daripada sistem lain, pembangun di sini juga telah menemui cara kreatif untuk melaksanakan pembelajaran mudah alih. Dengan menekan butang pada jam tangan, anda kemudian dapat melihat definisi perkataan atau terjemahan dalam bahasa ibunda anda. Sekian saja daripada grup kami. Terima kasih.